الله صلى الله عليك يا حبيب الله. القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لرب العالمين خليل. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما ناح طير في الغصون يمين. يا حبيبي يا شفيع يا شفيع، يا حبيبي يا شفيع يا شفيع. صلى الله صلى الله عليك يا حبيب الله. القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لرب العالمين خليل. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما ناح طير في الغصون يمين. يا حبيبي يا شفيع يا شفيع، يا حبيبي يا شفيع يا شفيع. صلى الله صلى الله عليك يا حبيب الله. القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بذلك
ذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لرب العالمين خليل. صلى عليك الله يا علم الهدى. Yayasan Sabah sedang mengusahakan pembinaan Komplek Anjung Sulul Khatimah yang dipaparkan dalam skrin sekarang ini. Yang kedua ialah tentang buku yang saya tulis, ada 3 serangkai buku yang boleh didapati sekarang. Dan yang ketiga ialah FMCC atau First Move Syarikat Center, iaitu sebuah taska yang mengambil pelajar-pelajar atau anak-anak daripada umur 2 bulan sampai 4 tahun. Yang ketiga ialah Telegram, di mana saya minta teman-teman para penonton menghimpunkan seluruh tenaga yang ada, pemikiran yang ada untuk kita mendaulatkan Islam, insya-Allah. Tuan-tuan, seluruhnya ini kalaupun ada imbuhannya, semuanya kita masukkan dalam tabung Anjung Sulul Khatimah. Minta tuan-tuan dan puan menderma, minta tuan-tuan menginfak, minta tuan-tuan melakukan apa saja bagi kita merealisasikan program Komplek Anjung Sulul Khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para penonton yang saya muliakan, anak-anak, adik-adik, teman-teman, saudara mara kita, sahabat-sahabat, terusnya teman-teman para penonton yang sedang telah pun menonton siaran ini hampir 2 tahun, tuan-tuan dan puan. Saya tak tahulah nak mengangkat rasa seronoknya dan rasa hiba dalam hati saya, tuan-tuan, melihat teman-teman ramai juga yang ikut kita, followers kita daripada awal dulu sampai sekarang hampir 2 tahun. Setiap program mereka bersama dengan kita. Inilah sokongan yang diperlukan, tuan-tuan. Sekurang-kurangnya sokongan moral, sokongan insya-Allah komitmen bersama-sama untuk menonjolkan Islam, mendakwahkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan setiap orang kena mainkan peranan. Setiap orang mainkan peranan. Seperti pagi ini, tuan-tuan dan puan, like and share. Peranannya kecil, tuan-tuan, like and share. Kalau kita tidak boleh bersyarah, tidak boleh memberi kuliah, tidak boleh, tuan-tuan, membuatkan presentation, kita, tuan-tuan, apa saja yang boleh membantu dakwah agama Allah, yang boleh membantu program agama Allah, yang boleh membantu, tuan-tuan, aktiviti-aktiviti yang melibatkan agama, yang boleh membantu menghidupkan Islam, yang boleh membantu menghidupkan Islam dalam diri, dalam keluarga, dalam jiran tetangga, masyarakat dan sebagainya, kita kena mainkan peranan. Sebab Allah akan tanya kita. Apa agama kamu? Allah tanya apa? Apa agama kamu? Kita nak jawab apa, tuan-tuan? Sebab agama ini bukan hanya menyebut Hasan Ali seorang Muslim. Tidak. Hasan Ali seorang Muslim. Sebagai seorang Muslim, ilmunya sesuai dengan sebagai seorang Muslim. Amalannya sesuai sebagai seorang Muslim. Fikirnya sesuai sebagai seorang Muslim. Tindak tanduknya sesuai sebagai seorang Muslim. Kerjanya sesuai sebagai seorang Muslim. Tuan-tuan, perintah Allahnya yang dilakukannya sesuai sebagai seorang Muslim. Dan akhirnya, dia hidup dan mati sebagai seorang Muslim. Akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu, tajuk pagi ini, tuan-tuan dan puan, tajuk pagi ini, amalan memulakan hari. Memulakan hari-hari ini, apa amalan kita? Saya fikir, tuan-tuan, daripada kita bangun tidur, ada yang bangun tidur pukul 5, ada yang bangun tidur pukul 4:30 pagi ini, sampailah sekitar zuhur, tuan-tuan. Kita nak buat amalan ni sampai sekitar sekitar duha lah. Sekitar waktu duha dan sebagainya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustaz? Apa khabar? Alhamdulillah baik. Sihat Pagi ni Ustaz, kita setakat 7.40 saja Ustaz. 7.40. Kita pagi-pagi kita dinasihatkan oleh teman-teman kita oleh kerana pejabat-pejabat dan kebanyakannya swasta dan kerajaan sudah dibuka dan kerja daripada perang home dah berkurangan. Mereka minta sebab jalan raya dah penuh sesak sekarang Ustaz. Jalan raya dah penuh sesak. Sahabat saya yang datang ke daripada Taman Tun semalam daripada Bangi Ustaz,
Bangi ke Ya. Taman Pun semalam 2 jam setengah Ustaz. 2 jam setengah. 2 Allah jam Akbar. Ustaz, semalam. Kemarin. Jadi maknanya jalan dah mula sesak. Kita harap jalan sesak tapi virus COVID-19 ini tidak sesesak itulah. Kita harap tuan-tuan dan puan insya-Allah. Jaga SOP kita tuan-tuan, jaga kita punya akhlak, jaga kita hormati di antara kita untuk kita sama-sama tuan-tuan stay healthy. Sama-sama stay healthy tuan-tuan dan puan. Bila kita sihat insya-Allah keluarga sihat. Bila kita sihat masyarakat sihat. Bila kita sihat negara kita akan sihat. Dan bila kita sihat akhirnya umat akan sihat tuan-tuan dan puan. Insya-Allah. Ustaz, pagi ini kita nak cerita mengenai macam mana kita nak buka chapter mula-mula Ustaz. Bab mula-mula kita meraihkan datangnya matahari Ustaz. Maknanya daripada kita bangun tidur, ada yang bangun tidur pukul 4.30, ada yang bangun tidur pukul 5, hari ini hari Khamis, ada yang puasa sunat Khamis hari ini tuan-tuan bangun lebih awal lagi, sampailah kepada waktu duha. Apa nak buat dia sampai pada waktu duha? Maknanya amalan pagi. Dan amalan pagi ini menentukan di mana kita waktu tengah hari. Menentukan kita di mana waktu petang. Menentukan kita di mana waktu malam. Dan menentukan kita, Ustaz, macam mana kita menggunakan hari ini. Hari ini, tuan-tuan, kita menggunakan hari ini. Sama ada hari ini kita menggunakan untuk agama, hari ini kita untuk membangunkan agama, hari ini kita menggunakan untuk tuan-tuan dan puan meletakkan agama ke mercunya, ataupun hari ini macam hari biasa juga, kita tidak mengambil bahagian langsung dalam kehidupan ini untuk kata orang meletakkan agama Islam ke mercunya. Inilah Ustaz yang saya nak sebutkan pagi ini. Maknanya chapter bab kita meraihkan datangnya pagi sebagai permulaan kepada setiap hari dalam kehidupan kita. Macam mana kita harus meraihkan datangnya pagi, datangnya waktu subuh, datangnya waktu isyraq, datangnya waktu duha dan tuan-tuan seterusnya insya-Allah. Kita sampai ke situ, penggan sampai situ pagi ini tuan-tuan dan puan. Jadi Ustaz, kalau boleh Ustaz memulakan sikit mukadimah Ustaz. Kita nak mengakhirkan 7.40 pada pagi ini Ustaz. Macam mana sebagai seorang muslim, macam mana seorang muslim meraihkan datangnya pagi, datangnya fajar sadiq, datangnya matahari pagi. Macam mana kita nak raihkan sebagai seorang muslim? Berbeza saya rasa dengan orang yang bukan Islam. Agaknya macam mana Ustaz? Sila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, yang dihormati lagi dimuliakan Datuk Dr. Hassan Ali ayahanda kita yang berusaha, dan juga kepada semua para hadirin hadirat musyahidin al-kiram. Semoga pada pagi yang mulia ini kita dapat sama-sama untuk buat sarapan dulu, sarapan minda dan hati kita. Semoga kerja-kerja kita dan usaha-usaha kita pada pagi ini untuk mencari rezeki ataupun untuk beribadah ataupun untuk kita melakukan kerja-kerja amal ini dibantu oleh Allah SWT dan dipimpin oleh Allah untuk kita menjadi orang-orang yang berilmu dan beramal insya-Allah. Jadi bercerita kita tentang pada pagi ini tajuk yang berkaitan dengan tentang pagi. Pagi ataupun waktu yang dikatakan sebagai waktu permulaan untuk seseorang itu memulakan aktiviti. Waktu pagi ini sebenarnya adalah waktu yang di mana kalau kita tengok adalah waktu yang unik. Dia ada perbezaan antara kalau kita tengok kehidupan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang tidak beriman. Dan kalau kita tengok pada waktu pagi ini merupakan waktu yang menentukan seseorang itu kualiti hidupnya pada waktu yang ke depan. Dan kita akan nampak juga orang-orang yang berpagi-pagi ini disebutkan oleh Nabi SAW, berpagi-pagi itu barakah. Maknanya bagi orang beriman, dia meletakkan bahawa benchmark untuk dia menjadi orang yang hebat, orang yang cemerlang pada hari itu adalah dengan dia berpagi-pagi. Berpagi-pagi dengan melakukan perkara-perkara yang Allah suka. Sebab itu ada ulama yang mengatakan bahawa sekiranya kita masuk waktu pagi ni, apa yang kita kena buat? Salah satu daripadanya ialah kita kena meletakkan niat-niat yang sangat positif dalam diri kita. Antara niat-niat yang kita kena letakkan di waktu pagi seawal kita bangun tidur. Pertama sekali kita mesti niat kita mesti menjadi orang yang terbaik daripada hari semalam. Yang kedua, kita kena niat untuk menjadi orang yang paling banyak membantu orang ataupun menyelesaikan masalah-masalah hutang orang. Yang ketiga, kita hendaklah meniatkan dalam diri kita untuk menjadi orang yang tidak menjadi sebab untuk orang rasa tak selesa dan terancam. Itu antara niat-niat yang digalakkan oleh ulama untuk kita letakkan setiap hari dalam hati kita di waktu pagi.
Dan bercerita tentang pagi ini, ada beberapa amalan yang kita perlu tahu bagaimana kita nak memulakan. Sebab dalam satu panduan yang diberi oleh ulama kita tentang ada 4 waktu yang disebut sebagai golden time. Saya sangat berpegang dengan panduan ini kerana dia memberi kita satu panduan yang sungguh miracle untuk kita menjadikan hari-hari kita sentiasa bersinar, hari-hari kita sentiasa bertenaga, hari-hari kita sentiasa termotivasi. Antara waktu yang disebutkan sebagai golden time itu adalah menjelang subuh. Maksudnya waktu ashar, waktu sahur. Dalam Al-Quran Allah ada ceritakan tentang sifat-sifat ahli syurga ataupun sifat-sifat orang yang Allah redai, yang Allah rahmati itu ialah mereka yang memohon ampun. Mereka yang memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada waktu sahur. Jadi waktu sahur ni kita andaikan dalam sekitar pukul 3, itu dah kira waktu sahur. Pukul 4, pukul 5, maknanya sebelum azan subuh tu, itu adalah golden time pertama yang diletakkan kepada kita kalau kita nak buat satu-satu kerja yang menaikkan lagi darjat kita di sisi Allah. Maknanya pada pagi tu, kita dah mulakan sebelum subuh tu, kita banyakkan istighfar kepada Allah SWT. Itu adalah antara panduan yang diberi. Jadi waktu sahur ini, selain daripada istighfar, kita juga diajarkan oleh Allah untuk bagaimana kita refreshkan balik kita punya karakter kita ataupun kita punya tuntutan yang Allah letakkan kepada seorang manusia itu, iaitu dia seorang hamba. Dia adalah seorang khalifah. Jadi maknanya setiap hari dia kena refresh balik. Dia kena reset balik, kena buat balik semula daripada kosong. Takut-takut yang lepas ataupun yang semalam tu tak betul. Itu yang kita cerita pada minggu lepas tentang muhasabah. Ya? Jadi pada waktu itu, waktu yang pagi itu, sebelum pagi itu, dia nak refresh balik, antaranya dia kena banyakkan istighfar. Kata ulama, antara perkara yang paling baik dituntut untuk kita buat, Rasulullah SAW selalu menggalakkan para sahabat, sebelum azan subuh itu pada waktu qiyamul lail, istighfar 100 kali. Itu ada sebuah hadis yang disebutkan istighfar 100 kali. Kenapa kena istighfar banyak-banyak? Sebab bila kita istighfar banyak-banyak, kita sebenarnya sedang mencari satu titik untuk kita bertemu, untuk kita memahami, untuk kita dapat menghayati apakah tujuan sebenar kita ni diutus oleh Allah, dihidupkan Allah. Yang ini akan menentukan hala tuju hidup kita seterus dan ke depannya. Sekiranya kita tidak faham tentang apa tujuan kita dihidupkan, apa matlamat kita, Allah utus kita ke muka bumi ini, kita tidak akan dapat hidup dengan baik dan lebih baik dan lebih baik. Jadi dalam istighfar yang kita ungkapkan setiap pagi waktu sahur tadi itu, dia sebut para sahabat akan istighfar 100 kali. Rasulullah suruh. Kalau orang macam kita di akhir zaman ni mungkin kena 200, 500 kali. Sebab dosa kita compare dengan para sahabat itu banyak. Jadi dalam istighfar tu kita tak tahu di manakah istighfar yang betul-betul dapat menjunam ke dalam hati kita untuk kita sedar bahawa kita ni hamba Allah yang banyak dosa. Kita ni hamba Allah yang banyak kekurangan. Kita hamba Allah yang belum lagi jadi seperti mana yang Allah sebut ar-rijal qawwamuna 'ala nisa. Kita adalah hamba Allah yang masih belum lagi melayakkan diri kita untuk menjadi inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kita masih banyak kekurangan pembaziran waktu, masih banyak lagi dalam kerugian. Jadi istighfar ini yang kita tak tahu waktu keberapa yang kita boleh dapat bertemu dengan titik point untuk menyedarkan ini semua kepada kita. Dan apabila kita dah sedar, seolah-olah macam kita bangun daripada lamunan mimpi. Seolah-olah kita baru sedar bahawa selama ini kita dah tersilap. Jadi sebab itu istighfar ni adalah paling baik dibuat pada waktu sahur. Pada waktu sahur. Mustajab. Dan kemudian kalau kita tengok pada waktu pagi-pagi, antara amalan-amalan kita untuk menjadi orang yang cemerlang adalah kita diminta untuk melakukan tahajud ataupun melakukan qiyamul lail. Bila kita sebut qiyamul lail ni, biasanya kita akan nampak ada beberapa amalan dalam qiyamul lail. Kita ada sembahyang tahajud, kita ada sembahyang taubat, ada sembahyang hajat, ada sembahyang tasbih dan sebagainya. Baiklah, kita tak nak cerita sembahyang sunat yang macam-macam tu. Sebab bila kita cerita sembahyang sunat tu, kita akan rasa macam, banyaknya nak kena buat. Jadi untuk beginner, untuk permulaan bagaimana kita nak berjinak-jinak dengan Allah, kita nak jadi orang yang dikatakan sebagai hamba Allah yang saleh, dalam mindset kita kena letakkan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak paksa kita. Allah tak paksa kita untuk buat satu kebaikan untuk kita paksa sampai kita jemu. Tak ada. Jadi maknanya untuk kita ringankan diri kita, paling kuranglah, paling malas, kita buatlah 2 rakaat tahajud
Kemudian paling malas kita buatlah 1 rakaat witir. Sebab tu Nabi pesan kepada para sahabat, antaranya adalah Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, apabila kita selesai solat Isyak, jadi sebelum tidur tu sembahyang sunat witir dulu. Ya, sembahyang sunat witir dulu. Paling kurang 3 rakaat lah kita buat, ya, 2 rakaat, kemudian 1 rakaat. Jadi dah kita buat itu, kemudian bila kita bangun malam, pada kita sepertiga malam tadi, dah tak perlu buat witir. Sebab tidak ada witir dalam satu malam. Tidak ada 2 witir dalam satu malam. Jadi maknanya kita tinggal buat 2 rakaat. Ini cerita beginner yang mana kita baru nak latih-latih bangun pagi, kadang-kadang kita terlajak. Lagi 10 minit, kita nak azan subuh. Apa kita nak buat? Jadi itu yang kita kena kejarkan tu. Jadi sebab tu kita kena prepare untuk beginner ni, awal-awal lagi dah standby sembahyang witir selepas solat Isyak. Jadi bila masuk pada waktu kita nak berlatih hidupkan sepertiga malam tadi, kita tinggal berhutang dengan Allah untuk sembahyang 2 rakaat tahajud. Jadi kalau antara kita jenis orang ni ada tahajud, ada taubat, ada hajat, mana nak buat? Saya banyak hajat, saya sembahyang hajat. Tidak. Keutamaan yang disuruh kepada kita adalah untuk melakukan tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Jadi kita nak sampai kepada Allah itu, hendaklah kita sampai kepada Rasulullah. Untuk kita dapat mencapai maqam mahmudah tu, kena rajin kita buat tahajud. Dan itulah tuntutan untuk kita develop diri kita jadi orang cemerlang pada pagi itu. Dan kemudian pula, dalam sisi sebelum kita masuk azan subuh ni tadi, ada beberapa amalan lagi yang disuruh oleh Rasulullah untuk kita buat. Antaranya, kita ambil sikit-sikit. Tadi kita ambil bangun, kita istighfar. Of course lah, kita bangun tidur, kita kena duduk dulu kan. Kalau nak cerita awal-awal, memang kita bangun tidur tu jangan tunggu kita mengelupur masuk ke bilik air. Bangun awal tu memang kena tenang dulu. Biasa orang yang bangun terus menggelupur masuk bilik air ni, insya-Allah jantung dia tak sihat. Jadi kalau nak maintain jantung dia sihat, saraf dia bagus, kesihatan dia bagus, bangun tidur tenang dulu. Bangun, kemudian duduk, baca doa, bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi nusyur. Kemudian banyakkan istighfar, terima kasih ya Allah bangunkan saya pada pagi ini, apa semua kan. Ambil masa dalam 1 minit, 3 minit. Sebab tu bila kita nak bangunkan malam ni, dia tak boleh kita locate dengan masa. Locate dengan masa cukup 10 minit, tak boleh. Kena bangun awal. Kalau boleh sejam sebelum. Kemudian kita dah baca doa tu, bergosok muka. Memang ada diceritakan hadis Nabi menggosok muka. Menggosok muka ni. Dan kalau lebih baik lagi, sebelum masuk bilik air tu, saya ini pada pandangan peribadi saya, eloklah kita minum air kosong dulu. Sebab apa? Bila air kosong ni bercampur dengan kita punya enzim yang ada kat dalam mulut kita, air basi, dia menjadi syifa, menjadi kebaikan untuk kesihatan kita. And then baru kita masuk bilik air dengan langkah kiri dan kita mandi. Mandi kena buat. Orang yang tak mandi pagi, nak berjumpa Allah, samalah dengan dia pergi jumpa bos dia kat office, tak mandi pagi. Bayangkan macam mana? Dengan tak gosok giginya, dengan tak mandinya, dengan pakaian compang-compeng nak jumpa bos. Kalau dengan bos pun kita tahu nak mandi, nak berwangi-wangi, apatah lagi kita nak berjumpa dengan raja segala raja, maharaja segala raja, iaitu Allah Jalla wa'ala. Jadi tentulah kita kena mandi dulu. Mandi pun daripada bawah. Orang mukmin ni hebat, dia dalam mempersiapkan diri daripada hari itu, sampai kepada cara mandi pun, dia ambil kira. Maknanya daripada mandi tu dia ambil bagaimana cara Allah mengeluarkan roh daripada kaki naik ke atas, step by step. Jadi kebaikan dia apa? Kebaikan dia akan mengeluarkan haba-haba panas dalam badan dia terkumpul masa di sini. Membuatkan insya-Allah penyakit pening kepala dia, migraine dia hilang. Jadi kalau kita ada penyakit-penyakit, macam ni kita nak jadi seorang yang aktif pada hari itu untuk berjuang. Jadi ini pun dia kira, dikeluarkan. Kemudian barulah dia menunaikan solat dalam keadaan dia dah siap, suci, bersih. Dan apabila dia dah habis solat yang kita katakan tadi, paling ringkas, tak sempat nak doa. Katalah tak sempat nak doa. Nak doa panjang ni kan. Apa nak buat? Kata Imam Ahmad bin Hanbal, hendaklah kita baca Quran. Orang yang memperbanyakkan baca Quran pada waktu sepertiga malam, kalau dia tak sempat sekalipun berdoa, maka Allah akan memustajabkan bacaan dia tu tadi, maksudnya permintaan dia tadi, melebihi daripada orang yang mengangkat tangan berdoa. Maknanya keutamaan apabila kita bertembung antara waktu-waktu kita nak doa dulu ke nak baca Quran. Kita baca Quran dulu. Surah apa kita nak baca? Sebaiknya kita cuba usahakan baca surah Ar-Rahman. Allamal Quran, khalaqal insana ma 'allamahul bayan. Baca surah tu seelok-eloknya ketika kita menjelang sebelum subuh. Itu antara amalan-amalan sebelum subuh yang paling baik untuk kita amalkan. Dan saya rasa tu itu dulu sebelum subuh tu, sebab ada yang waktu kedua tu kita share kemudian tu. Alhamdulillah. Tuan-tuan, saya nak tanyalah tiap-tiap satu yang disebutkan oleh Ustaz Al-Fadhil Ustaz Nazri tadi. Yang pertama, tuan-tuan tahajud kita.
Okey, pagi ini kita buat tak tahajud. Kemarin kita buat tak tahajud. Minggu lepas kita buat tak tahajud. Bulan lepas kita buat tak tahajud. Tahun lepas kita buat tak tahajud. Tuan-tuan dan puan, ini dia. Dan tuan-tuan dan puan, apa yang disebut ni ialah satu permulaan kepada datangnya satu hari buat kita. Satu hari yang penuh dengan makna. Tuan-tuan bagi orang Islam, every day is to become a meaningful day. Tuan-tuan, every day, every early of the day, it will becoming and the moment momentary, bukan momentous, but monumental, daily, ya, perkara yang sangat ditekankan, ya, untuk menentukan supaya insya-Allah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan, hari-hari ini, tuan-tuan, bukan saja menggembirakan kita, bukan menggembirakan anak isteri kita, bukan menggembirakan manusia-manusia di keliling kita, tapi menggembirakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tuan-tuan dan puan, Allah Subhanahu Wa Taala sebagai penguasa sekian alam, penjadi semua alam semesta ini, gembira dengan apa yang kita lakukan pada pagi ini untuk kita mengagungkan Allah, memuliakan Nabi Muhammad, berselawat tidak habis-habisnya, tuan-tuan, memuliakan Nabi Muhammad SAW, dan berkhidmat, bersedia untuk berkhidmat, memajukan umat Muhammad dengan kekuatan tahajud yang ada pada diri kita. Kemudian Ustaz pergi tadi, tuan-tuan, selepas tahajud apa nak buat, tuan-tuan, selepas tahajud? Selepas tahajud, Ustaz dah sebut dah. Maknanya sebelum subuh, tuan-tuan, period yang pertama ni, tuan-tuan dan puan, sekitar dalam pukul 4.30, pukul 5 sampailah sebelum subuh. Dan Ustaz tadi menekankan tentang tahajud. Tahajud mungkin 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat. Lepas tu tuan-tuan pergi pelan sembahyang taubat. Lepas tu tuan pergi dengan sembahyang hajat. Lepas tu tuan-tuan pergi sembahyang witir, sekurang-kurangnya 1 rakaat. Lepas tu kita bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau boleh tuan-tuan, kalau boleh, tiap-tiap hari gugurkan sebutir air mata. Gugurkan sebutir air mata. Urusan ulama, ini bukan hadis, urusan ulama, tuan-tuan. Setiap pagi yang kita keluarkan sebutir air mata, memadamkan api neraka 70,000 tahun, tuan-tuan. Satu butir itu memadamkan api neraka 70,000 tahun. Itu, tuan-tuan. Jadi maknanya, para penonton yang hormat sekalian, jadi sebagai seorang muslim, tuan-tuan cuba bayangkan apa yang Ustaz sebut. Tuan-tuan cuba bayangkan, kalau kita tidak dapat melakukannya, rugi besar, tuan-tuan. Rugi besar. Kemungkinan besarnya, pagi ini adalah pagi yang terakhir buat tuan-tuan. Pagi ini pagi yang terakhir buat saya. Pagi ini pagi yang terakhir buat jiran tetangga dan sahabat saya. Akhirnya tuan-tuan, mungkin pagi ini pagi yang terakhir buat sebahagian daripada kita yang sedang menyaksikan program, tuan-tuan, ya, Titisan Embun Pagi yang sedang berlangsung sekarang ini. Ustaz, ya. Jadi dalam yang pasal yang kedua, Ustaz, tadi pasal yang pertama lebih kepada tahajud, lebih kepada kita berzikir kepada Allah, zikir kita merenung diri kita, lebih kepada kita bermuhasabah di pagi-pagi itu, Ustaz. Jadi kalau misalnya selepas itu, Ustaz, selepas itu, katakanlah datang subuh, sekarang subuh. Subuh macam mana subuh? Subuh sekarang ni, tuan-tuan, di tempat saya ni, di Taman Tun Dr. Ismail ni, subuh masuk pukul 5.55. 5.55 tadi azan berdentang bunyi azan, tuan-tuan dan puan. Jadi bila dah kita tahajud tu, kita dah agaknya, kita dah membaca Quran dan sebagainya. Membaca Quran, tuan. Membaca Quran. Pagi-pagi baca Quran. Masya Allah, tuan-tuan dan puan. Inilah dia, tuan-tuan. Sayang, ada kita tak baca Quran. Bukan pagi tak baca Quran. Sampai petang, sampai malam tak baca Quran. Hari ini tak baca Quran. Semalam tak baca Quran. Tuan-tuan dan puan. Jadi kita nak minta sikit pedoman daripada Ustaz. Okey, daripada waktu tahajud, sekarang ni katakanlah sampai kepada azan. Sekarang dah azan subuh. Dan azan subuh, sesungguhnya ke mana kita nak pergi, di mana kita nak semayang, dan kita semayang subuh. Dan selepas ini, tuan-tuan, sampai kepada peringkat setelah menunaikan semayang subuh. Apa nak buat, Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Doa Nabi pagi-pagi pada umat dia, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah berkah kepada umatku di pagi hari mereka. Jadi apabila kita selepas daripada azan subuh, dianjurkan kepada kita beberapa amalan. Kalau nak tengok dalam kitab yang disusun oleh Habib Zain As-Sumaid, ada beberapa amalan yang Nabi buat agak panjang. Saya tidak bercadang untuk berkongsi di situ sebab di situ mungkin akan membuatkan kita rasa nanti kita buat sekali kemudian tak buat berkali-kali. Jadi kita ambil yang mudah. Kita tahu bahawa pagi lepas kita aktiviti kita pagi adalah mencari rezeki. Jadi kebanyakan orang di waktu-waktu pandemik ni, dia akan rasa sedikitlah ada pressure, tekanan, especially dalam nak mencari rezeki. Jadi ada satu amalan yang diajar oleh Nabi kepada kita bagaimana benda ini boleh selesai.
Masalah tekanan di sudut pencarian rezeki kita insya-Allah selesai. Masalah hutang kita selesai. Buat waktu pagi. Memang disyaratkan buat ni waktu pagi. Sebab kenapa disyaratkan buat waktu pagi? Sebab di sinilah Allah nak tengok kita punya keikhlasan. Kita buat ni kerana Allah ke kerana kita nak duit? Kita buat ni kerana Allah ke kerana kita nak selesaikan masalah hidup kita kemudian kita lari daripada Allah. Jadi antara amalan yang kita digalakkan buat selepas daripada kita menunaikan solat sunat fajar, ya, ini solat sunat fajar ni jangan tinggal. Siapa tinggal, dunia dan akhirat dia rugi. Sebab dia punya kebesaran semua orang yang sembahyang sunat fajar ni mengalahkan dunia seisinya. Maknanya orang paling kaya, bukan bilioner, bukan triliuner, dia tidak meninggalkan sembahyang sunat 2 rakaat, sunat fajar. Jadi dalam solat sunat fajar ni pun ada satu kaedah ni, ada satu panduan yang dibagi, iaitu Imam Asy-Syafi'i, dia menggalakkan kita baca, iaitu pada surah, pada rakaat yang pertama, selepas Fatihah kita baca Alam Nashrah Laka Sadrak. Kemudian pada rakaat kedua kita baca Alam Tarakai, surah Al-Fil, surah Al-Fil. Surah Al-Fil. Kenapa 2 alam ni dibaca? Salah satu daripada kebaikan dia adalah untuk menghilangkan 2 alam. Alam alif lam mim ni dalam bahasa Melayu, selain daripada makna yang dalam Quran sebut, yang kita baca selalu tentang alam nasyrah tu, juga bermaksud alam, maksudnya penyakit. Kita minta Allah hilangkan kita punya penyakit, 2 penyakit. Satu penyakit lahiriah kita, satu penyakit batiniah, maknawiyah kita. Penyakit yang melibatkan hati. Yang pertama juga adalah penyakit di dunia, yang kedua adalah penyakit di akhirat. Jadi kita minta Allah angkat kita punya penyakit-penyakit yang menjadi penghalang untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, selepas kita solat sunat fajar, dia tak ada ba'diyah, dia ada qabliyah saja. Amalan yang kita digalakkan buat ialah kita baca pendek je zikir ni. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah. 3 je. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Berapa kali? 100 marrah. Kita baca 100 kali. Apa kelebihan dia? Subhanallah. Kelebihannya sangat banyak. Antaranya adalah untuk memudahkan segala, melancarkan segala urusan rezeki kita pada hari itu. Untuk Allah angkat segala benda-benda yang menghalang daripada rezeki kita sampai pada kita. Untuk Allah mudahkan segala urusan hutang. Sebab hutang ni kita jangan anggap dia sebagai satu yang remeh. Kalau kita tak selesaikan hutang, bayangkan zaman Nabi ada orang tak selesaikan hutang, apabila dia nak meninggal, Nabi tak semayangkan jenazah dia. Jadi masalah hutang ni adalah satu benda yang patut kita fikir, yang patut kita usahakan secara holistik bagaimana cara Allah nak selesaikan. Iaitu kita baca subhanallah bihamdihi, subhanallah azim, astaghfirullah 100 kali. Di Malaysia kita tengok kadang-kadang nak amalkan benda ni susah. Susah sebab antara azan dengan qamat tu pendek. Jadi kalau boleh lepas ni kita mintalah kita punya Bilal panjangkan sikit. Maknanya di masjid di surau baca benda ni. Maknanya apa kelebihan dia? Kelebihan dia kita jangan cerita sudut material tadi, boleh selesaikan masalah wang kita. Kita cerita dari sudut sebelum kita berhadapan dengan raja segala raja ni, kita dah bertasbih. Maknanya kita dah mengagung, mensucikan dia. Kita dah meletakkan dalam minda dan hati kita, Allah lah maha suci, Allah lah maha agung, Allah lah maha hebat. Kita tanamkan dulu hati, perasaan dalam hati kita sebelum kita bertemu Allah. Maknanya betul-betul bagaimana kita boleh rasakan azimnya Allah tu, dan kemudian kita meminta ampun di atas kecuaian dan kelemahan kita yang selama ini kita tak pandang besar Allah. Kita tak pandang Allah tu maha suci. Memang kita boleh cakap, tapi merasa Allah maha suci, maha sempurna tu tidak. Jadi dengan kita merasa-rasa itu, barulah kita berjumpa dengan Allah dalam keadaan Allah ampunkan dosa kita. Dan bayangkanlah, tuan-tuan dan puan semua, kalau Allah ampunkan dosa kita, soal rezeki dah jadi kecil. Soal penyakit dah jadi kecil. Soal musibah dah jadi kecil. Itulah antara hikmah kenapa kita baca subhanallah bihamdihi, subhanallah azim, astaghfirullah 100 kali sebelum menunaikan solat subuh. Kemudian bila kita tengok dalam waktu subuh ni, satu ancaman orang yang waktu subuh ni, dalam sebuah hadis Nabi ada sebut, yang maksud dia daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sabda, syaitan ni dia akan ikat tengkuk salah seorang daripada kalian saat tidur dengan 3 ikatan. Tak nampak. Pertama, ia akan membisikkan kepadamu bahawa malam masih panjang. Jika ia terbangun lalu berzikir pada Allah, lepas satu ikatan. Jadi kalau orang tu terbangun daripada tidur, biasanya orang terbangun kerana dia nak buang air kecil. Minta maaf dia nak buang air kecil.
kalau bahasa kasarnya orang kata nak kencing. Biasa dia akan terbangun. Jadi kalau dia terbangun kerana itu, jangan dia biarkan diri dia tak berzikir. Paling kurang bila dia terbangun, katalah dia terbangun pukul 4. Dia bacalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Rabbighfir li dhunubi. InsyaAllah kalau dia baca doa sependek itu, hajat dan doa-doa dia yang lain Allah akan angkat, Allah akan kabulkan. Pendek je. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Rabbighfirli dhunubi. Jadi kalau dia baca tu, insya-Allah dia minta lah lepas tu waktu dia nak buang air kecil, nak pergi tandas, mungkin tandas dia jauh, rumah banglo besar. Jadi tempoh nak pergi tandas tu dia doa, ya Allah Tuhanku, mudahkanlah urusan aku nak pergi tandas ni, ya Allah sihatkanlah buah pinggang aku, sihatkanlah saraf darah aku semua ni kan. Doa dia Allah kabulkan. Jadi pastikan dia buat benda tu. Kemudian ikatan yang kedua, kalau kita tengok, ialah jika dia berwuduk, maka lepaslah dua ikatan. Maknanya zikir dengan wuduk ni akan memotong ikatan syaitan. Dan jika ia melanjutkan dengan solat, maka lepaslah seluruh ikatan itu. Sehingga pada pagi harinya, ia mulai dengan penuh kesemangatan dan jiwanya pun sihat. Namun jika tidak, maka dia akan memasuki waktu pagi dengan jiwa yang keji dan penuh kemalasan. Hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi maknanya kalau kita tengok orang tu lesu, tension, malas, tak bermaya, kusut masai, maknanya kalau orang tu tak ada energi pada pagi hari, pada hari itu, maknanya perhatikan dia ketika Allah menghantar hidayah, ketukan kesedaran di dalam hati dia dengan cara Allah mengajak dia untuk bangun malam. Walaupun sekadar untuk membuang air kecil, dia tak layan, dia tak zikir, dia tidak mengambil wuduk, dia tidak menunaikan walaupun 2 rakaat, maka Allah akan angkat kerajinan dalam diri dia. Pagi tu dia tak akan bersemangat. Pagi tu dia akan jadi kusut masai. Dia akan jadi orang yang malas. Jiwa dia penuh dengan negatif. Jadi inilah salah satu daripada sebab kenapa masyarakat kita sekarang penuh meriah dengan masalah-masalah dalam keluarga dan dalam pribadi. Sebab ikatan-ikatan setan yang kita sebut ada 3 yang Nabi sebut tadi tu, dia tak terungkai. Bayangkan satu hari 3 ikatan. Besok dia tak buka lagi, 3 ikatan lagi. Berapa banyak tali yang dah tersimpul diikat setan pada diri kita ni, mungkin lebih besar, lebih dahsyat daripada tali kapal. Jadi sebab tu kita asyik rasa macam buntu, blur, jadi macam depression, anxiety disorder dan sebagainya. Sebab ikatan setan ni terlampau banyak pada diri kita yang kita tak ungkai dengan amalan yang telah Nabi sebut tadi. Kemudian kita tengok, kalau waktu subuh, lepas waktu subuh, ini satu benda penting kita jangan lepas iaitu Allah sebut, ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asila. Dekat sini Allah sebut orang beriman tu dia berzikir dengan nama Allah dengan sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Saya ingin berkongsi sikit tentang amalan pagi pagi lepas subuh, kita lepas subuh. Lepas kita dah sama-sama baca zikir lepas sembahyang bersama anak kita apa semua ni. Jadi maknanya waktu tersebut kita jangan biarkan dengan kita tidur. Menjelang nak masuk syuruk ni, amalan yang digalakkan kita baca Wirdul Latif. Tuan-tuan, perempuan, musyahidin al-kiram, boleh pergi dekat Play Store, kita buka dekat handphone, cari dekat situ Play Store tentang Wirdul Latif. Wirdul Latif ataupun Hizib. Dalam Hizib tu bila kita download, free, percuma. Kita akan dapat satu amalan yang dipanggil Wirdul Latif, wirid yang lembut, yang disusun oleh Imam Abdullah Al-Haddad, yang mana zikir ini adalah diambil daripada baginda Nabi SAW. Apa yang perlu dizikirkan pada pagi hari, apa yang perlu dizikirkan pada petang hari. Dan kata seorang ulama mengatakan bagi orang yang istiqamah, konsisten mengamalkan zikir pagi dan petang ini, seakan-akan Allah akan memakaikan dia dengan baju besi. Yang mana ketika dia berpakai baju besi, bagaimana musuh boleh mengalahkan dia. Jadi penting tuan-tuan dan puan, kita nak pergi kerja ni kena pakai baju besi. Kita tak tahu orang nak tembak kita ke, orang nak rompak kita ke, orang nak ragut kita, tak tahu. Sebab tu kita kena standby secara holistik bagaimana kita nak minta protection daripada Allah. Kita tak boleh kata protection semata-mata insurans. Insurans pun tak nampak. Tapi lebih penting kita ambil apa yang Allah sebut dalam surah Ahzab tadi. Allah suruh kita banyakkan zikir pagi dan petang. Pagi tu zikir apa? Saya mudahkan tadi dengan amalan dipanggil
wirdul latif, iaitu amalan yang diajar oleh Nabi kepada isteri-isteri baginda, kepada keluarga baginda, kemudian diambil oleh para sahabat untuk dikongsi. Dan kalau kita tengok dalam zikir pagi yang Nabi ajar tu, ada satu amalan yang sangat memang bagi saya power lah. Ada satu doa Nabi ajar selepas kita baca selawat 10 kali yang berbunyi, Allahumma inna nas'aluka min fujaatil khair wa na'udzubika min fujaatil syarr. Doa ni kalau kita tengok, kita minta pada Allah, ya Allah bagilah kami Allahumma inna nas'aluka min fujaatil khair. Kita minta kepada Allah supaya Allah bagi kita kebaikan yang spontan. Pagi ni kita keluar rumah, tiba-tiba orang datang, Tuan Haji, apa khabar? Ni ada sikit nasi lemak, dapat 10 bungkus. Dia panggil fujaatul khair. Kita pun tak terfikir nak nasi lemak pagi-pagi tu orang bagi nasi lemak. Kemudian kita sampai office, tiba-tiba bos jumpa kita, masuk office kejap. Bos kata, ni hadiah untuk awak, untuk anak-anak awak, ambil lah. Nanti buatlah belanja apa semua kan. Bos bagi kita satu hadiah, katalah dalam envelope tu ada RM1,000. Fujaatul khair. Itu dipanggil kebaikan yang spontan. Dan kita minta, ya Allah Tuhanku, jauhkan kami daripada fujaatul syarr. Apa itu fujaatul syarr? Kejahatan yang spontan. Contoh, orang tembak peluru sesat kena kat kita. Orang hantar sihir pada kita. Orang buat apa, benda-benda tak elok pada kita. Atau mungkin pada orang lain tapi terkena pada kita. Itu dipanggil kejahatan yang spontan. Sebab tu dalam zikir pagi, selepas kita amalkan tu, ada lagi dua. Ni kalau rajin. Tapi kalau siapa buat memang power lah kan. Lepas habis dia baca Wirdul Latif tu, dia bacalah La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali. Sebenarnya 100 kali ni kalau kita tengok panjangnya lah. Sekejap. Sangat sekejap. Sebab manfaatnya sangat besar. Apa manfaat dia? Dikisahkan oleh seorang ulama Mesir, iaitu Syekh Abdul Wahid Salam Al-Bali, ketika mana dia sedang diminta untuk merawat seorang perempuan yang kena rasuk dengan setan. Jadi ketika dia ditemu ramah oleh pengacara TV, dia ditanya bagaimana pengalaman dia. Dia kata jin tu bagi syarat dekat dia. Kalau aku nak keluar daripada badan perempuan ni, aku kena masuk kat dalam badan kau. Jadi Syekh kata tak apa. Kalau kau nak masuk silakan. Kemudian jin tu dia senyap. Dia kata kenapa tak masuk? Kalau aku masuk dalam badan kau, siapa pula yang nak merawat perempuan ni? Tengok trik jin jin kafir ni, trik dia. Dia padahal dia tak nak masuk tu ada sebab lain. Kemudian dia kata tak apa, yang penting perempuan ni selamat. Kau masuk dalam badan aku. Dan akhirnya jin yang kat tangan surrender, dia kata wallah aku tak boleh masuk dalam badan kau. Sebab apa? Engkau telah istiqamah beramal dengan apa yang Nabi sebut. Ini sebenarnya Nabi ajar. Kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu ala kulli syai'in qadir 100 kali lepas subuh. Mana kita baca tu Allah bagi kita protection yang luar biasa. Sangat luar biasa sebab kita berzikir dengan ungkapan yang dibaca sejak zaman Nabi Adam sampailah Rasulullah SAW. Semua para Nabi dan Rasul mengungkapkan zikir ini. Lepas tu kalau kita nak pergi kerja, on the way pergi kerja naik motor, naik kereta tu, kita bacalah selawat 100 kali. Paling pendek kita nak bagi lancar hubungan kita dengan Allah. Supaya lancar hubungan kita dengan Allah, kena lancar dulu hubungan kita dengan Nabi. Jadi bacalah selawat Jibril. Simple. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. 100 kali boleh siap dalam 2 minit. InsyaAllah 3 minit. Itu lebih kurang. Jadi inilah antara amalan-amalan pagi yang kita buat sementara menanti syuruk. Sebelum nanti syuruk. Bila dah masuk syuruk nanti, kita ada amalan baca solat sunat isyraq. Kita ada juga sembahyang duha. Dan jangan lupa sedekah. Sedekah jangan lupa. Untuk panduan kita semua, ada lima amalan yang kita elok buat waktu pandemik, waktu wabak. Pertama adalah kita memperbanyakkan istighfar. Yang kedua, memperbanyakkan sedekah. Yang ketiga, memperbanyakkan zikir. Yang keempat, memperbanyakkan baca Quran. Yang kelima, memperbanyakkan selawat. Saya tak susun secara tersusun. Tapi 5 amalan ini disebut oleh ulama sangat-sangat berupaya untuk membantu kita menghadapi pandemik dan wabak yang sangat menggila. InsyaAllah kalau kita buat tu, Allah akan bagi jawapan. Dan sedekah adalah benda paling penting. Jangan lupa sedekah ke Yayasan As-Sabah. Jangan lupa sedekah pada Masjid Surau. Jangan lupa sedekah pada keluarga kita. Kita sedekah supaya Allah mudahkan urusan kita pada pagi itu walaupun RM1. Dan juga jangan lupa ketika kita menjelang subuh, lepas subuh tadi, inilah last but not least, kita baca 4 rangkaian doa ni. 4 rangkaian doa ni dibaca setiap hari oleh para wali-wali Allah, para kasih Allah. Simple. Allahumma gfir li ummati sayyidina Muhammad. Kita minta Allah ampunkan dosa semua umat Muhammad.
Allahumma arham ummat Sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummat Sayyidina Muhammad. Allahumma jubur ummat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Empat doa ni kalau kita baca, sebenarnya kita cuba mengeluarkan energi negatif dalam diri kita. Kita bagi hati kita sentiasa berlapang dada dengan semua orang. Kita sayang semua orang. Kita ampun dan maafkan dosa semua orang. Kita minta Allah rahmat semua orang. Kita minta Allah tutup keaiban semua orang. Dan kita minta Allah laksanakan, penuhi hajat semua orang. Bayangkan kalau pagi-pagi kita dah buat perkara ini. Itulah erti dalam hadis Nabi. Sebaik-baik amalan, kata Allah SWT, adalah memasukkan kegembiraan ke dalam hati orang mukmin. Bayangkan kita masukkan kegembiraan ini dalam waktu yang sama mereka tak tahu dengan titipan-titipan doa yang kita bacakan tadi. Wallahualam, itu secara ringkas tips yang kita boleh buat sebelum dan selepas salat subuh, insya-Allah. Wallahualam. Alhamdulillah. Para penonton yang hormati sekalian, tuan-tuan ya, sebenarnya amalan ini kita anggap macam apa yang disebut banyak amalan-amalan, doa-doa, zikir-zikir dan sebagainya. Agaknya tuan-tuan depan kita rasa berat. Tapi kalau kita sudah mula mengamalkan. Sekarang ni tuan-tuan, daripada kita tahajud tadi, sampailah kita mengamalkan apa ni, zikir-zikir yang kita lakukan, baca Quran dan sebagainya. Kemudian tu sembahyang 2 rakaat, tuan-tuan sunat fajar, tu sembahyang sunat fajar, yang ganjarannya dunia dan sisi-isinya, sampailah tuan-tuan rampan sebelum kita. Tadi di Ustaz berkatakan eloknya selepas salat sunat fajar tu, sebelum salat subuh tu, biar masanya panjang sikit. Dalam mazhab Hanafi, tuan-tuan, memang panjang, tuan-tuan. Kadang-kadang sampai setengah jam di antara orang azan dengan iqamat itu agaknya diberi masa untuk kita betul-betul dengan zikirnya, dengan doanya, dengan berbagai-bagai yang disebut Ustaz tadi dapat dilakukan menjelang kita melakukan 2 rakaat sembahyang subuh, sembahyang fardu subuh itu. Jadi tuan-tuan puan, insya-Allah yang satu lagi saya nak mengatakan, tuan-tuan puan, zikir-zikir itu hari-hari kita sebut. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Misalnya, tuan-tuan sebut la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Ini biasa, tuan-tuan puan. Dan anak-anak kita perlu sebut, tuan-tuan kena sebut, hanya kita nak letakkan dalam package itu. Tuan-tuan semua dah ada dalam kepala tuan-tuan. Semua dah ada kepala tuan-tuan. Saya yakin semua dah ada. Apa yang disebutkan Ustaz tadi, zikir-zikirnya tuan-tuan puan, tidak satu pun saya rasa yang di luar daripada jangkauan pemikiran kita, memang dah ada dalam benak, memang dah ada dalam pemikiran kita. Hanya nak dipakejkan sebelum subuh, nak dipakejkan semasa subuh, nak dipakejkan selepas subuh. Jadi tuan-tuan, besok kita jumpa lagi minggu depan, tuan-tuan puan, kita akan sambung lagi selepas subuh. Maknanya kita sudah menaikkan sembahyang subuh sekarang ni, selepas subuh isyraqnya dengan duhanya macam mana. Kita sampai kat situ nanti tuan-tuan. Sebab sebagaimana yang Ustaz sebut tadi, inilah tuan-tuan puan, insya-Allah kalau misalnya syaitan, tuan-tuan, kita dapat keluar daripada belenggu yang pertama. Kita dapat keluar daripada ikatan yang kedua. Kita dapat keluar daripada ikatan yang ketiga. Hari-hari, bukan kita saja. Isteri dapat keluar, anak dapat keluar daripada ikatan-ikatan itu. Tuan-tuan, rungkaikan ikatan-ikatan itu. Kita menang. Pagi-pagi ini tuan-tuan menang, saya menang. Dengan kemenangan itulah kita nak bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih Ustaz. Saya harap insya-Allah kita sambung lagi tuan-tuan. Interesting. Saya tengok kat sini tuan-tuan teman-teman seronok dia. Sehingga mereka menanyakan berbagai-bagai pertanyaan macam mana kita nak macam-macam saya tak boleh bacakan banyak sangat ni tuan-tuan puan tapi saya bacakan sikit agak je. Misalnya yang disebut banyak ni tuan-tuan dan peminat ustaz ni ramai tuan-tuan alhamdulillah. Saya tak habis-habis lagi ni, masya-Allah. Kemudian tu tuan-tuan puan, mudah-mudahan selamat pagi dan kita tengok Hamidah Ismail ni memanglah tuan-tuan kemudian saya dah tadi saya dah tanda tadi dia nakkan okey, apapun saudara saya tak dapat cari ni banyak sangat ni tuan-tuan puan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita. Kita sambung tuan-tuan, pada minggu depan kita sambung. Tuan-tuan puan yang berhati Islam, saya nak ingatkan lagi tuan-tuan, mulai besok 1 Oktober besok tuan-tuan puan, kita dah susun format kita. Malam Ustaz agaknya kita tidak lagi, sebahagian daripada kita tidak lagi terlibat dalam bersiaran sebab para asatizah kita, Ustaz dan Ustazah, masjid-masjid dan surau-surau yang telah dibuka sekarang tuan-tuan puan meminta kita mengadakan kuliah subuh, kuliah duha dan berbagai-bagai kuliah lagi. Kuliah selepas Isyak, kuliah Maghrib, kuliah selepas Isyak. Teman-teman kita, sahabat-sahabat kita terlibat.
Maka sebab itu kita nak rombak sedikit tuan-tuan. Yang malamnya kemungkinan besar kita bersiaran terus. Malam ni bersiaran terus di mana juga kita berada, ustaz-ustaz berada tuan-tuan, melalui Facebook kita buat live daripada masjid ini, live daripada surau ini, live daripada madrasah ini. Kita buat itu tuan-tuan insya-Allah. Itu waktu malam. Terutamanya dalam kuliah maghrib, antara maghrib dengan isyak, dan kuliah selepas isyak. Ada masjid-masjid minta saya buat kuliah bermula pada pukul 9.15 tuan-tuan dan puan. Jadi inilah yang saya akan bagi tahu nanti, poster-poster akan bagi tahu di mana saya dan ustaz-ustaz akan terlibat untuk mengajarkan program-program tersebut. Tetapi yang paginya ustaz, para penonton yang paginya dimulai dengan hari Rabu, hari Khamis, hari Jumaat, hari Sabtu, hari Ahad, sehingga ini nampaknya tidak ada perubahan. Maknanya Ustaz Nazri akan muncul setiap hari Khamis. Hari ini hari Khamis tuan-tuan dia akan muncul setiap hari Khamis jam 7 pagi hinggalah pukul 7.40 pagi insya-Allah. Saya rasa tuan-tuan dan puan sambutan daripada para penonton begitu hebat. Kalau tuan-tuan tengok daripada komen-komen sangat hebat. Maknanya apa yang disampaikan itulah benar-benar yang hendak dilaksanakan oleh teman-teman secara jujur dan ikhlasnya untuk kita memanfaatkan pagi ini menjadi pagi yang paling berharga, pagi yang paling bermakna kepada kita insya-Allah. Cukup setakat itu tuan-tuan dan puan Terima kasih sekali lagi kepada Ustaz Muhammad Nazri. Terima kasih kepada semua. Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan. Kita jumpa lagi tuan-tuan dan puan. Apapun tuan-tuan dan puan jangan lupa pukul 9 ini. Pukul 9 tuan-tuan yang dah ada akaun TikTok, tuan-tuan dah buka TikTok tuan-tuan, pukul 9. Pukul 7.30 ni tuan-tuan pergi kepada TikTok 7.30 sudah diuploadkan itu program sudah diuploadkan. Saya dah rakamkan 50 siri, 50 episod tuan-tuan dan puan. Setiap 2 minit setengah. Namanya tuan-tuan ialah sifat anak derhaka. Jadi pukul 7.30 ni kita dah upload sekarang sudah di-uploadkan pun. Kemudian pukul 9 tuan-tuan live. Pukul 9 live saya cerita tentang Mahkota Cinta. Lepas itu dalam 1 jam selepas live itu upload lagi tuan-tuan. Kita punya insya-Allah kita punya video yang namanya Amalan Kenit Pahala Melangit dan seterusnya insya-Allah. Cukup setakat itu tuan-tuan dan puan, saya harap insya-Allah jangan lupa tuan-tuan dan puan, dermalah, infaklah kepada Komplek Anjung Suluh Khatimah. Tuan-tuan tengok ialah sijil-sijil wakaf tuan-tuan yang RM10, RM50 dan RM100 itu dapatkanlah tuan-tuan. Dan tadi yang disebut, Ustaz sebut pagi-pagi, jangan lupa setiap pagi tuan-tuan dan puan, keluarkanlah RM1, RM2. Yang mampu keluarkan RM10, RM50, RM100 pagi-pagi ini tuan-tuan dan puan. Menyambut pagi dengan kita mengurangkan simpanan kita masukkan simpanan kita itu kepada fakir miskin, kepada mereka yang memerlukan, kepada masjid, surau dan sebagainya. Ini pun satu amalan tuan-tuan yang memang sebaik-baik amalan di waktu pagi sebagaimana yang Ustaz sebutkan tadi. Jadi tuan-tuan dan puan, insya-Allah saya harap tuan-tuan akan bersama dengan kita. Begitu juga dalam media sosial ini tuan-tuan. Kami di Yayasan Sabah ini hampir semua media sosial. YouTube, jangan lupa YouTube tuan-tuan. Pergi YouTube kita, pergi Instagram kita, pergi Twitter kita, pergi Facebook kita, pergi Telegram kita. Telegram tuan-tuan, the best Telegramnya. Saya rasa Telegram antara yang terbaik di Malaysia tuan-tuan. Dengan konten hariannya, dengan kita update hariannya dalam kita punya Telegram. Kemudian tu of course TikTok, yang terakhir TikTok saya baru dalam sebulan lebih tuan-tuan. Belum cukup 2 bulan lagi. Tapi sambutannya sangat-sangat menggalakkan. Saya khusus program-program saya ini untuk anak-anak muda, untuk mereka yang dewasa. Saya tumpukan kepada itu untuk mereka balik mengamalkan Islam, sayangkan Allah, sayangkan Rasul dan sebagainya. Inilah usaha dakwah kecil yang Yayasan Sabha dan saya sedang mengambil langkah-langkah untuk mengendalikannya insya-Allah. Terima kasih kepada Ustaz yang membantu kita tuan-tuan. Dan banyak perkara yang Ustaz Nazri bantu kita. Tuan-tuan dan puan mencadangkan tajuk-tajuk, mencadangkan orang-orang yang patut diketengahkan atas beberapa sifat-sifat mereka yang perlu di-share oleh masyarakat. Ini sebenarnya banyak cadangan-cadangan daripada Ustaz Nazri dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan, cukup setakat itu. Aku qali hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yayasan Sabah sedang mengusahakan pembinaan Komplek Anjung Suluh Khatimah yang dipaparkan dalam skrin sekarang ini. Yang kedua ialah tentang buku yang saya tulis, ada 3 serangkai buku yang boleh didapati sekarang. Dan yang ketiga ialah FMCC atau First Move Syarikat Center, iaitu sebuah taska yang mengambil pelajar-pelajar atau anak-anak daripada umur 2 bulan sampai 4 tahun. Yang ketiga ialah Telegram, di mana saya minta teman-teman para penonton menghimpunkan seluruh tenaga yang ada, pemikiran yang ada untuk kita mendahului
mendaulatkan Islam insya-Allah. Tuan-tuan, seluruhnya ini kalaupun ada imbuhannya, semuanya kita masukkan dalam tabung Anjur Husnul Khatimah. Minta tuan-tuan dan puan menderma, minta tuan-tuan menginfak, minta tuan-tuan melakukan apa saja bagi kita merealisasikan program Komplek Anjur Husnul Khatimah.